Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton di mana jua anda berada? Saya Adli Effendi. Kembali kita bersiaran dalam program Halaqah Al-Ummah. Hari ini kita ada tamu istimewa, tapi sebelum itu, sebelum kita bermula, apa kata anda share dulu video ini seluas-luasnya dan kita kongsi manfaat bersama. Program Halaqah Al-Ummah adalah program yang membicarakan temu bual tentang isu-isu berkaitan ibadah dan juga apa saja persoalan anda berkenaan Ramadan, insya-Allah. Halaqah Al-Ummah ini dibawakan oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) Malaysia dengan kerjasama Pasaraya Mehrabah Store and Wholesale Sdn Bhd, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd dan juga Restoran Al-Arabi Mata'am. Baik, alhamdulillah kita mulakan dengan saya nak perkenalkan dulu tamu istimewa kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya, penolong Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Tuan Zul Hanis Zainul yang juga merangkap Setiausaha Agung MAPIM Malaysia. Apa khabar Tuan Zul? Alhamdulillah baik, sihat Tuan Adli. Saya difahamkan Tuan Zul sangat sibuk di bulan Ramadan ini dengan aktiviti-aktiviti kemanusiaan dan masa sama juga berpuasa. Jadi bagaimana puasa ini, kita masih lagi efisien ataupun masih dinamik dengan segala aktiviti Tuan Zul? Memang kalau ikutkan program harian tu penuh lah. Tambah-tambah bulan puasa ni kita ada banyak lagi program yang disusun khas untuk memenuhi tuntutan Ramadan ni. Namun sentiasa kita akan ada masa untuk ummah, insya-Allah. Insya-Allah, demi ummah, untuk ummah, insya-Allah. Dan di sebelah kiri saya tamu panel yang biasa setiap hari, setiap minggu dengan kita, setiap episod, Al-Fadil Ustaz Fakhruddin bin Haji Zainal. Apa khabar Ustaz? Ya, baik, alhamdulillah. Bekhair, insya-Allah. Ustaz dengan Tuan Zul adik-beradik ya? Bukan. Nama Walaupun bin sama? Kebetulan. Tapi kita saudara se-Islam itu semestinya. betul. So, adik-beradik Islam lah. Alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah. Dan topik kita pada hari ini, kita nak bicarakan tentang sedekah yang paling mudah. Jadi saya nak mulakan dengan Tuan Zul, insya-Allah. Okey, baik. Tuan Zul, bulan Ramadan ni bulan orang merebut pahala, nak melipat gandakan pahala mereka, nak ngumpul sebanyak mungkin pahala yang ada. Jadi waktu ini juga ramai NGO akan bertukar serumbus berkempen untuk sedekah. Jadi untuk bagi pihak MAPIM Malaysia, mungkin apa manfaat yang penerima dapat dan ke manakah biasanya MAPIM Malaysia akan menyalurkan sumber sedekah itu? Silakan Tuan Zul. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Adli selaku host kita pada malam ini. Soalan yang sungguh cantik dan menarik. Sebelum saya menjawab soalan itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Halaqah Al-Ummah yang dibawakan khas daripada MAPIM Malaysia, insya-Allah. Saya suka petik firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa akhradullah faridan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Surah Al-Hadid ayat 18, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lelaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Masya-Allah. InsyaAllah. Jadi balik kepada soalan tadi, kita lihat Ramadan ini memang bulan yang penuh kerahmatan. Bila bulan ini Allah bukakan pintu-pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah lipat gandakan setiap amalan itu, diganjarkan dengan ganjaran yang sangat banyak. Contohnya kalau satu digandakan 70. Ini kalau matematik tak masuk akal. Betul. Okey. Dan seperti mana yang tadi Saudara Adli maklumkan, memang Ramadan ini banyak NGO-NGO yang ambil peluang dan ruang ini untuk melipat gandakan aktiviti mereka. Mengumpul sebanyak mungkin dana-dana sumbangan sedekah untuk disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tak kiralah dalam negara, luar negara, dan hatta kejiranan kita sendiri pun kita kena lihat bagaimana mereka ini sewaktu bulan Ramadan yang menjelma ini. Dan sudah pasti MAPIM juga salah sebuah NGO yang tidak ketinggalan dalam melaksanakan gerak kerja yang mana kita sudah nekat dan kita sudah committed untuk membantu mereka-mereka di dalam dan di luar negara.
Alhamdulillah hari ini kita sudah hampir sampai ke 40 buah negara di seluruh dunia membantu saudara kita. Dan biasanya sedekah yang kita dapat ataupun sumbangan-sumbangan daripada masyarakat, kita lihat perbezaannya tu ada. Kalau bulan biasa tu ada sumbangannya, tetapi di bulan Ramadan ini dia punya momentum dia tu sangat berlainan. Inilah yang menyebabkan pada bulan Ramadan ini kita banyak boleh melakukan gerak kerja seperti menyalurkan bantuan. Kerana apa? Kerana momentum sumbangan daripada masyarakat itu sangat berbeza. Dan kita ada banyak aktiviti dan program ataupun ruang-ruang di mana kita boleh salurkan semua infak-infak ataupun sedekah daripada orang ramai ini terus kepada mereka yang memerlukan. Jadi itulah gerak kerja yang kita lakukan dan insya-Allah kita akan kongsikan gerak kerja ini. Kalau di peringkat domestik ini kita dapat lihat bagaimana kita menyantuni masyarakat di Qariah Masjid. Itu ada aktiviti khas. Kita juga ada satu aktiviti di mana kita boleh membantu mereka asnaf-asnaf yang mana kita cari asnaf ini dengan kita gerakkan mapping rangers kita. Hampir setiap negeri di semenanjung Malaysia ini kita ada wakil mapping rangers yang akan menggerakkan aktiviti mencari asnaf-asnaf, ibu-ibu tunggal dan mereka yang memerlukan, dan kita akan salurkan bantuan. Itu satu lagi program. Dalam masa yang sama kita juga gerakkan sumbangan ini kepada mereka-mereka yang telah pun berdaftar dengan kita. Dan sudah pasti kita akan sentiasa mewawarkan gerak kerja ini dan semua masyarakat boleh melihat melalui kita punya laman web Facebook kita dan sebagainya, insya-Allah. Tuan Zul, saya tertarik dengan Mapim Rangers tu. Apa sebenarnya Mapim Rangers tu, Tuan Zul? Okey, Mapim Rangers ni adalah satu gerakan ataupun sayap kanan kepada Mapim sendiri yang mana kita menghimpunkan semua penggiat-penggiat 4x4 sukan lasak ini, dan mereka ini kebanyakannya mempunyai 4x4 dan kita himpunkan hampir ke seluruh negeri di semenanjung Malaysia ini untuk menjadi sayap kanan kita dan menghulurkan bantuan. Jadi mereka ini apabila mendapat saja makluman tentang apa yang berlaku terutamanya bencana di kawasan mereka, mereka akan upload kepada kita dan kita akan salurkan bantuan dan mereka akan terus menyalurkan bantuan itu kepada mereka yang terkesan. Inilah satu gerak kerja, aktiviti. Jadi mereka juga sukarelawan? Sukarelawan kita. Dan kita jadikan mereka ini sayap kanan kita lah. Dan mereka membawa nama, branding kita dan sebagainya. Dan mereka ini bila bergabung dengan gerak kerja Mapim, maka akan mendapat peruntukan lah, segi bantuan dan sebagainya untuk mereka salurkan, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Zul untuk jawapan tadi. Kita tak nak bagi Ustaz Fakhruddin terkagum je melihat jawapan Tuan Zul. Kita nak tanya satu soalan untuk Ustaz Fakhruddin. Ustaz, ada persoalan yang tanyakan apa sebenarnya beza wakaf dan juga sedekah, Ustaz? Jazakumullah khair atas persoalan yang telah dikemukakan. InsyaAllah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati, yang muliakan sahabat moderator dan panel istimewa kita iaitu Tuan Zul, ceritakan tentang Mapim, insya-Allah. Baik, berkaitan dengan wakaf dan sedekah, apa perbezaannya? Bab kata orang utara, kita ambil quoting daripada orang utara kan. Sedekah ni dia adalah makro. Maksudnya secara umum. Adapun wakaf merupakan mikro, pecahan kecil daripada makna daripada sedekah itu sendiri. Jadi pecahan sedekah ini ulama bahagikan kepada dua. Pertamanya sedekah yang dikatakan sebagai sedekah wajib, dan yang kedua sedekah yang disebut sebagai sedekah sunat. Kan? Sedekah wajib pula ada banyak lagi pecahan, kan? Yang saya sebutkan beberapanya, iaitu sedekah wajib yang kita selalu maklum iaitu zakat, kan? Dalam bulan Ramadan pun ada satu zakat kita kena bayar, itu zakat fitrah, kan? Jadi penggunaan kalimah sedekah ni di dalam Al-Quran membawa makna yang banyak. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah sendiri, Allah sebut pada ayat ke-103, khuz min amwalihim sadaqah yutahhirukum wa yuzakkihim biha aw laha. Jadi maksud sedekah di dalam ayat surah Taubah ni merujuk kepada zakat itu sendiri. Ambillah harta kamu dan kamu keluarkan untuk membayar zakat. Ini makna sedekah yang pertama, sedekah yang wajib. Seterusnya sedekah wajib yang kita maklum iaitu infak ataupun nafkah yang lazimnya seorang ayah perlu memberi kepada seorang ibu, seorang
suami yang perlu memberi kepada isterinya, anak kepada ibunya, adik-beradik antara adik-beradik, nafkah kan. Pun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis menggunakan kalimah sedekah. Seterusnya sedekah wajib yang lain adalah sedekah nazar kan. Dan lain daripada itu sedekah kifarah kan. Jadi ini pembahagian daripada sedekah yang dikatakan sedekah wajib. Tapi wakaf dia duduk mana? Wakaf dia duduk dalam sedekah sunat. Nah, saya nak sebut. Sedekah sunat pembahagian ulama sebut dua. Sedekah sunat boleh jadi yang pertamanya sedekah ammah ataupun nama lain bagi sedekah sabil kan. Yang kedua, sedekah sunat adalah sedekah jariyah. Jadi wakaf masuk dekat bahagian mana? Masuk dekat bahagian sedekah jariyah. Jadi sebelum itu saya nak sentuh sikit berkaitan sedekah sabil ataupun sedekah ammah. Dan kedua-dua sedekah ini merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sarankan. Dan dua-dua insya-Allah mendapat pahala. Sedekah ammah ini ataupun sedekah sabil adalah sedekah yang diberikan dan manfaatnya boleh habis. Contoh, kalau bahasa mudah situasi yang berlaku sekarang ni macam orang yang kadang-kadang minta jual tisu kan. Dia kata ikut kita lah nak bayar berapa ringgit. Jadi kita bagi kadang-kadang nanti tisu ni murah 30 sen je, tapi kita bagi RM1. Jadi itu dikira sebagai sedekah sabil. Dan boleh jadi manfaat yang diambil daripada penjual itu bila habis dia pakai duit tu, maka habislah pahala tu. Dia hanya sekadar manfaat sementara saja. Dia bukan menjadi macam jual beli Ustaz bila ada Tapi ada produk yang ya memang jual beli, tapi kan kita, daripada harga asal 30 sen tapi kita bagi lebih. Yang lebih itu dah dikira sebagai sedekah kan. Dan sedekah sabil ni manfaatnya hanya sementara. Dan sedekah sabil boleh jadi bila mana kita sedekah itu kepada orang yang salah pun tetap dikira sebagai pahala. Saya pernah baca satu kisah kan, di mana Nabi cerita di dalam satu kitab yang telah ditulis oleh Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi kan, kitab Fadilat Sedekah. Mana satu orang lelaki ini dia ingin bersedekah dan diniatkan untuk malam itu dia nak bersedekah kepada sesiapa yang first dia jumpa. Orang yang pertama dia jumpa malam tu dia akan bersedekah kepada orang tu. Kan? Jadi malam tu dia bersedekah. Jadi besok kecoh satu kampung. Semalam siapa sedekah dekat seorang pencuri? Seorang pencuri terima sedekah, jadi pelik kan. Lepas tu lelaki tu tak berhati. Tak apalah. Malam kedua pula dia kata aku nak sedekah lagi. Pun konsep yang sama, dia nak sedekah kepada orang yang pertama yang dia jumpa. Jadi dia pun sedekah pada malam kedua. Jadi kecoh pula pada pagi yang besok yang hari kedua tu bahawa semalam ada orang sedekah pada seorang pelacur. Pelacur kan. Jadi dia pun still tak berhati. Walaupun dia dah bersedekah tapi still tak berhati, dia bertekad untuk bersedekah pada malam yang ketiga. Jadi bangun pada besoknya, itu pada pagi yang hari keempat, kecoh pula ada semalam orang sedekah kepada orang yang kaya. Orang kaya tapi tetap bersedekah. Jadi lelaki tak apalah. Bila malam hari keempat tu dia pun tertidur. Dia tertidur dan dia mendapat mimpi bahawa Allah terima sedekahnya. Walaupun sedekah yang diberikan kepada seorang pencuri, walaupun sedekah yang diberikan kepada seorang pelacur, walaupun sedekah yang diberikan kepada orang yang telah kaya. Kan? Jadi hikmah di sebalik perbuatan sedekah yang tersebut disebutkan, dihuraikan oleh ulama. Sedekah yang diberikan kepada pelacur, sedekah yang diberikan kepada pencuri itu menyebabkan si pencuri dan si pelacur itu insaf. Kan? Mereka kata walaupun mereka tidak buat kerja curi, walaupun mereka tidak buat kerja pelacuran, tapi mereka tetap dapat rezeki daripada Allah SWT. Kan? Jadi yang kedua pula, bila mana dia sedekah kepada orang yang kaya, orang kaya itu fikir, kan? Hari malam ni aku telah diberi sedekah oleh seseorang yang lebih kurang peringkat hartanya daripada aku. Kan? Dengan asbab itu, maka dia pun berniat untuk dia bersedekah lebih banyak lepas itu. Jadi nak kata di sini, poin ini saya nak beritahu, sedekah boleh pun diberikan. Tak kisah siapa kita bagi sedekah tu. Kan? Dan insya-Allah ada pahala di sisinya. Dan ada hikmah. Dan bila disebut tentang wakaf itu sendiri, yang masuk dalam sedekah jariyah, disebut dalam hadis. Bila mana mati seorang anak Adam, harta ataupun amalan yang akan berterusan adalah sedekah jariyah. Jadi wakaf-wakaf yang diberikan, yang mana manfaat itu dipakai, selama mana manfaat itu digunakan oleh masyarakat ataupun siapa saja yang terima manfaat tersebut, maka si pemberi sedekah ataupun si pemberi wakaf itu akan mendapat pahala. Ini perbezaan di antara sedekah dan wakaf. Dan mana yang lebih baik di antara sedekah sabil dan sedekah jariyah? Maka kata ulama, yang lebih baik adalah sedekah jariyah. Sebab sedekah jariyah ni, selama mana manfaat yang orang dapat, maka masa itu, walaupun kita masa itu mungkin tengah ada main handset, tapi pahala dah masuk. Wallahu a'lam. Insya-Allah menjawab. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya nak kembali kepada Tuan Zul. Tuan Zul, agaknya bilakah tempoh yang paling banyak orang
keluarkan sedekah sepanjang Ramadan? Maksud saya bukan hari, maksudnya mungkin ada peristiwa yang menyebabkan akan berlaku ramai yang akan mula salurkan sedekah mengikut pengalaman Mapim sendiri. Dan agak-agaknya kenapa? Okey, terima kasih pada Tuan Adli atas soalan tadi. Kalau di Malaysia ni lah, kalau budaya di Malaysia ni biasanya yang pengalaman Mapim, orang bersedekah kepada kita ni bila gaji lah. Kan? Bila gaji orang sedekah, bila ada duit orang sedekah, tak ada duit orang tak sedekah. Okay? Tapi ada juga masa-masa ataupun suasana-suasana di mana bila ada isu. Tadi Tuan Adli beritahu tadi bila yang orang sedekah dalam jumlah yang banyak dan sebagainya, bila jadi isu ataupun konflik. Contohnya yang sekarang ni, yang sedang berlaku di Palestin, apabila bulan Ramadan, kan, kita bulan Ramadan ni biasalah orang nak pergi ke masjid, ke surau nak menunaikan solat tarawih dan sebagainya. Tapi di Masjid Al-Aqsa hari ini berlakunya sekatan apabila pemuda-pemuda ataupun mereka yang berumur di bawah 60 tahun tak dibenarkan masuk dan bersolat dalam Masjid Al-Aqsa. Dan ada pemuda-pemuda ni mereka solat di kaki lima. Itu pun ditangkap. Jadi bila ada isu-isu sebegini, bila kita nak kempenkan, biasanya dia akan menarik minat ataupun menarik orang untuk menghayati kesukaran itu, dan maka berlakulah sedekah tadi. Jadi yang bila ada isu konflik dan sebagainya, ada isu, makin banyak sedekah, orang bersedekah pada kita. Ini yang biasa kita alami lah. Ataupun bila kita lakukan kempen, contohnya kita lakukan kempen Ramadan di Gaza ataupun Ramadan di Syria, bila Mapim ataupun NGO lancarkan kempen tertentu, waktu itu mereka akan tengok kontennya. Kalau rasa benda tu sangat dekat di hati, maka banyak orang akan bersedekah. Jadi ada beberapa situasi lah di mana sedekah daripada masyarakat Malaysia ini dipelbagaikan atau banyak berlaku. Pertama gaji, yang kedua waktu ada isu, yang ketiga apabila kempen-kempen digerakkan. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab soalan Tuan tadi. Tapi bagi saya, sedekahlah waktu bila pun. Kan? Jangan tunggu je, sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Mungkin kita tahu, tak perlu tunggu ujung bulan. Kita tahu ujung bulan ni kita masuk duit lebih sikit, kita nak sedekah. Sebenarnya bukan nilai itu yang Allah tengok. Allah tengok apa yang kita buat. Jadi jangan tunggu. Kalau kita ada rasa ada sedikit rezeki hari ni, kita sedekah. Kalau boleh tiap-tiap hari kita sedekah. Kan? Banyak ada kawan sahabat-sahabat, ada ustaz-ustaz juga namanya, setiap hari bangun kita letak RM1 dalam tabung. Setiap hari masuk RM1. Kalau tabung tak sempat nak bagi pada orang pun, kita dah menyumbang. Dengan niat kita, duit ni nak disedekahkan. Itu maksudnya hari-hari kita sedekah. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita bersedekah ini, kerana ini seperti mana Ustaz Fakhruddin beritahu tadi, amal jariah yang apabila matinya anak Adam, 3 perkara masih lagi kekal. Iaitu amal kita lah yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah yang berpanjangan. Jadi mudah-mudahan apabila kita amalkan sepanjang masa, kita tergolong dalam 3 golongan tadi. Apabila terputusnya apabila nyawa telah terputus dari badan, 3 perkara yang Allah nilai, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Ramadan tahun ini, apa kata, kita berlumba-lumba melipat gandakan usaha sedekah kita dan kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Sebelum kita nak meneruskan perkongsian kita pada malam ini, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama Mapim Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban?
Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam program Halaqah Al-Ummah. Hari ini topik kita adalah tentang bersedekah paling mudah. Dan saya nak teruskan bersama dengan Ustaz Fakhruddin. Ustaz, dalam bulan Ramadan ni memang sangat berkat kalau kita bersedekah. Jadi, tapi ada waktu dalam bulan Ramadan ini yang sedekah akan jadi lebih istimewa. Lagi-lagi berganda pahala sedekahnya. Bila tu Ustaz? Boleh Ustaz uraikan? Jazakumullah khair atas persoalan yang diberikan. InsyaAllah, waktu yang paling afdal untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan adalah sepanjang Ramadan. Nabi sebut dalam hadis, orang yang melakukan perkara sunat di dalam bulan Ramadan akan digandakan pahala sunatnya menjadi pahala wajib, pahala fardu. Boleh lipat kali ganda. Sebab kita tahu bahawa perkara apa yang fardu dengan perkara apa yang sunat berbeza. Pahala solat perkara fardu ni lebih lagi daripada perkara yang sunat. Adapun hanya beberapa ketika saja pahala sunat ini akan melebihi pahala fardu. Adapun kebiasaan, pahala fardu lebih tinggi lagi, insya-Allah. Jadi sepanjang Ramadan, setiap masa ni digalakkan untuk kita melakukan sedekah sunat, insya-Allah. Dan saya petik kata-kata daripada Datuk Zulkifli Al-Bakri. Sedekah yang terbaik ini bila mana saat kita paling tak ada duit, kita sedekah. Itu sedekah yang paling terbaik. Lepas tu, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut apabila ditanyakan oleh sahabat, ayus sadaqati a'zamu ajran, mana satu sedekah yang paling besar atau paling banyak pahalanya. Jadi Nabi jawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Apa maksud dia? Yakni kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Sebab apa dalam keadaan sihat itu sedekah yang terbaik? Sebab kalau kita lihat ni, orang yang hampir-hampir dengan mati dah baru dia ingat Allah. Tapi kalau kata dia tak diuji, dia tak diberi sakit, maka dia kadang-kadang tak ingat Allah. Sebab tu bila mana kita sedekah dan kita sedang sihat ni, menunjukkan kita syukur akan nikmat Allah. Itulah keadaan yang terbaik. Itu yang pertama Nabi sebut. Yang kedua Nabi sebut, sedekah yang terbaik adalah ketika takhshal faqra wa ta'amulul ghina. Ketika mana kita takut ataupun kita risau nanti kita akan fakir. Yang kedua, ta'amulul ghina. Dan ketika mana kita berkeinginan atau berangan-angan ingin menjadi orang yang kaya. Di saat itu walaupun kita walaupun kita nak jadi kaya, tapi dalam masa yang sama kita tetap memberi sedekah. Jadi inilah antara sedekah yang boleh kita lakukan atau waktu-waktu yang afdal untuk kita melakukan sedekah ini. Dan tak kisahlah jumlah yang bagaimanapun, tapi insya-Allah sekiranya sedekah yang kita niatkan itu untuk Allah dan untuk kegunaan agama, insya-Allah akan diberi pahala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tuan Zul, saya rajin scroll dekat Facebook, kadang-kadang ada keluar iklan-iklan di mana NGO ni akan buat pelbagai kempen sedekah food pack, sedekah selimut. Jadi bagi MAPIM sendiri, apa yang MAPIM buat? Mungkin ada saluran-saluran tertentu yang sedekah ni untuk apa tujuannya? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya di MAPIM kita ada pelbagai kempen lah. Kempen domestik, kempen luar negara, dan kempen luar negara ni pun terbagi kepada pelbagai pendekatan. Contohnya kalau macam di Syria musim sejuk, dia ada kempen dia sejuk. Kalau bulan Ramadan ada kempen bulan Ramadan. Contohnya domestik. Kalau domestik MAPIM kita yang terbaru ini, Ramadan ini kita membuat kempen atau menganjurkan kempen sedekah food pack. Jadi makanan untuk beriftar, makanan untuk bersahur, ada sedekah untuk makanan panas dan juga makanan kering yang kita packkan dalam bungkusan kita bagi. Yang ini boleh bertahan lama. Dan ada juga sedekah yang kita anjurkan, contohnya menaja buka puasa.
Yang terbaru kita gerakkan mapping mobile kitchen, yang mana sebuah bas yang kita ubah suai menjadi dapur bergerak. Masya-Allah. Jadi kita hadir di kawasan-kawasan tertentu bersama dengan karya-karya tertentu, kita taja iftar secara percuma. Dari mana datang hasil ni? Daripada sedekah orang ramai. Jadi kita buat dalam bentuk hot meal. Dan kita juga anjurkan kupon-kupon sedekah seperti sedekah untuk membeli selimut bagi luar negara, macam Syria kita beli heater, kita beli taja mereka kayu, bahan bakar dan sebagainya. Benda-benda ni kita sentiasa olah mengikut pada masa dan suasana yang tertentu. Tapi saya tertarik dengan Ustaz Fakhruddin menceritakan tentang bagaimana pahala sedekah ni tadi. Saya nak kongsikan satu cerita lah yang biasa kalau kita pergi ceramah Ramadan ni kan, kita akan kongsi nak bagi tahu pada masyarakat bahawa pahala sedekah ni tak boleh dibayangkan. Sebab apa? Sebab Allah kata mau tak kamu berniaga dengan aku? Yang mana kalau kamu berniaga, kamu bersedekah, kamu beramal, kamu yakin dengan Rasulullah dan apa yang disampaikan, maka perniagaan yang kamu berniaga itu takkan ditimpa kerugian. Kalau orang bisnes, Hebat tu. kalau orang Tawaran bisnes, hebat tu. orang bisnes, ini maksimum tawaran lah. Mana ada investment takkan rugi. Memang jamin untung. Jadi ini yang Allah tanya. Apa dia? Iaitu bila kita lakukan sedekah jariah, kita yakin dengan apa yang Allah perkatakan dan kita yakin akan Rasul yang membawa risalah-risalah daripada Allah ini, maka segala yang kita infak ataupun sedekahkan itu tidak akan mengalami kerugian. Dan dibawakan dalam satu kisah ini berlaku di zaman para solehin. Di mana di zaman itu ada sebuah syekh, ada seorang syekh nama Syekh Abu Barak. Syekh Abu Barak ni kalau ikutkan zaman sekarang ni orang besar lah, kenamaan besar, mungkin menteri, level menteri lah. So dia pergi melakukan umrah. So selepas dia tawaf di kota Mekah, dia penat dan dia sandar dekat Kaabah, dekat bata Kaabah tu. Zaman para tabi'in, bukan zaman sekarang memang tak boleh sandar kat Kaabah. Nanti datang tentera dia halau kan. Ni zaman dulu lah, zaman para sahabat masa tu tak ramai orang lagi yang bertawaf. Jadi Syekh Abu Barak ni dia penat, dia sandar. Dalam dia ketika berehat tadi, dia terlelap. Ini kisah ya yang dikisahkan. Maka dalam ketika dia terlelap tu, dia bermimpi lah. Mimpi apa? Dia mimpi turunnya dua malaikat. Dialog antara dua malaikat ni. Okey, malaikat yang pertama tanya, berapa ramai tahun ni orang yang datang menunaikan haji ke Baitullah? Malaikat A lah. Malaikat A tanya pada malaikat yang satu lagi ni. So malaikat yang satu lagi menjawab, tahun ni lebih kurang 600,000 jemaah yang datang dari seluruh pusuk dunia untuk melakukan ibadah haji. Itu malaikat yang pertama tadi jawab, tanya lagi soalan yang kedua. Dia tanya, okey, berapakah jumlah haji daripada 600,000 tu yang Allah terima? So malaikat yang kedua menjawab, setakat ni tak ada satu pun yang diterima lagi. Masya Allah. Dalam 600,000 tu? Dalam 600,000 tu. Okay, tak ada satu lagi haji yang diterima oleh Allah setakat ni. Kecuali Allah terima keseluruhannya oleh kerana ada satu orang ni. Namanya Mu'attaq. Yang sekarang ini berada di Syria. Di Syam. Jadi bila dengar perbualan itu, maka Syekh Abu Barak ni terjaga. Maka bila terjaga, maka dia teruskan gerak kerja dan menunaikan haji hingga selesai musim haji. Maka dia panggil teman-teman dia ataupun pengikut dia orang kaya macam menteri macam tu. So pengiring dia ni bawa dia ke Syam, cari orang yang bernama Mu'attaq. So setelah dipendekkan cerita, bila tibanya di kawasan yang dimasukkan tersebut di Syam tu, dia carilah rumah orang nama Mu'attaq dan ketuk pintu. Bila dia ketuk pintu, Mu'attaq ni hanyalah seorang tukang kasut. Tukang kasut. So dia buka, dia tengok Syekh Abu Barak depan dia. Jadi dia terkejut, Syekh besar ni datang rumah dia untuk apa kan? Jadi dan Syekh tu bagi tahu, dia tanya, "Hai Mu'attaq, antarkah yang bernama Mu'attaq?" Kata, "Ya, saya." Jadi dia tanya, "Apa amalan kamu yang kamu buat sehingga kan saya bermimpi yang Allah terima ibadah haji tahun ni 600 orang ni?" Lepas tu Syekh kata, "Saya tak ada amalan apa. Saya orang biasa je, hanya tukang baiki kasut. Cuma tahun ni saya berniat, berhajat nak pergi menunaikan haji. Tapi di akhir-akhir waktu itu,
saya tak dapat tunaikan. Sebab apa? Semua hasil yang saya kumpulkan, hasil daripada baiki kasut ni untuk dijadikan kos menunaikan haji tersebut telah pun saya sedekahkan. Masya Allah. Jadi tak ada peluang untuk dia pergi. tak ada peluang untuk dia pergi. Tapi bila Syekh Abu Barak ni tanya, apa yang anda buat sehingga kan jumlah yang anda kumpul untuk buat haji ni anda sedekahkan? Dia kata ketika saya sedang mengumpulkan duit nak pergi buat haji tahun ni, tiba-tiba dah duit tu nak cukup dah, nak pergi dah. Tiba-tiba isteri saya yang sedang sarat mengandung waktu tu, dia terbau satu bau masakan yang sangat sedap. Jadi bila dia bau masakan yang sangat sedap, dia carilah kan jiran rumah orang situ macam boleh keluar cari bau tu datang daripada mana. So dia cari-cari. Akhirnya dia jumpalah sebuah rumah agak terpencil yang mana rumah itu didiami oleh seorang ibu tunggal dan anak yatim. Jadi dia balik jumpa saya, dia kata, abang pergilah minta ke ataupun belilah makanan tu sebab dia teringin. Mengidam orang mengidam jadi teringin sangat nak makan. Jadi saya pun ambil duit simpanan saya sedikit ni, saya pergi ke rumah tu, ketuk pintu dan saya nak beli. Dan bila ketuk pintu, keluarlah seorang wanita ibu tunggal ni dan anak-anak yatimnya. Dan saya nak beli juadah yang dia masak tu. Dia kata apa? Tuan, minta maaf, juadah yang saya masak ini halal bagi saya tapi haram bagi tuan. Lagilah terkejut muatak ni. Kenapa pula saya nak beli dengan duit yang halal? Saya tukang kasut. Saya bukan mencuri duit ni, saya nak beli. Kalau tak boleh sedekah pun, saya nak belilah masakan tu. Dia kata, minta maaf tuan, masakan ni halal bagi saya tapi haram bagi tuan. Jadi bila ditanya, barulah diceritakan sebenarnya pagi tadi, setelah 2 hari anak yatim saya ni tidak makan, saya keluar dengan niat mencari rezeki. Saya bawa pisau dan pergi ke hutan. Bila sampai di kawasan pinggir hutan, saya dapati ada bangkai kaldai. Bangkai kaldai yang telah mati. Jadi kaldai ni kalau hidup pun tak boleh makan. Tapi apatah lagi dah jadi bangkai kan. Jadi saya potonglah sedikit cebisan daging tu untuk saya balik masak untuk anak-anak yatim saya. Jadi inilah masakan yang saya masak dan inilah masakan yang isteri tuan tercium tadi. Jadi ianya halal bagi saya sebab saya tak ada duit. Saya ni dapat jumpa bangkai ni untuk anak yatim saya, tapi ianya haram bagi tuan sebab bangkai. Jadi mendengar apa yang diceritakan tu, maka muatak balik rumah, dia jumpa isteri, dia kata, tadi abang jumpa yang masakan tadi tu rupanya dimasak oleh seorang ibu tunggal yang masak bangkai dan sebagainya. Jadi isteri dia kata sedih. Jomlah kita pergi jumpa, kita sedekahkan. Ini nak cerita ni, sedekah ni. Saya selalu cerita ni, dia akan emosi sikit lah. Dan bila muatak dan isterinya pergi ziarah ke rumah ibu ni tadi, sebahagian daripada hasil yang dia kumpul nak pergi buat haji tadi, dibeli makanan, dibeli pakaian, diraikanlah ibu tadi tu, sehingga kan boleh katakan simpanan dia tadi untuk menunaikan haji telah habis. Itu dah dia ceritakan kepada Syekh Abu Barak. Dia kata, itulah yang saya buat tahun ni. Saya niat nak pergi buat haji, tapi simpanan saya telah pun saya sedekahkan kepada ibu tunggal tadi. Dan apa kata Syekh Abu Barak? Dia kata, Masya Allah, saya di kota Mekah, saya terlelap, saya bermimpi semua 600 orang yang menunaikan haji pada tahun ini, amalannya diterima kerana sedekah yang dibuat oleh yang datang daripada muatak, yang mana niat dia nak pergi menunaikan haji tapi tak kesampaian, tapi disedekahkan, maka Allah terima haji dia dan Allah terima haji 600 orang tadi. Maksudnya dengan sedekah yang dibuat, dia dapat haji di depan rumah dia. Ini hebatnya pahala sedekah. Jadi banyak lagi cerita, kalau nak cerita banyak lagi cerita tentang Saidina Hasan dan Husain, bagaimana dia dengan sepupunya pergi. Banyak lagi cerita-cerita yang tentang sedekah ni yang kalau kita ambil iktibarnya, kita akan dapat tahu bahawa sedekah ini antara benda yang sangat-sangat, yang kalau kita berniaga dengannya, dia akan memberikan keuntungan. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Jadi MAPIM, seperti kebiasaannya, Ramadan ini kita banyak menganjurkan program-program yang mana kita buka peluang. Sedekah ini bukan nak bagi jadi MAPIM kaya, tapi sekurang-kurangnya MAPIM menganjurkan peluang pentas untuk orang ramai rebut untuk mereka mendapat ganjaran. Bukannya untuk MAPIM, tapi untuk kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan cerita tadi tentang Syekh Abu Barak dan Muatak ini memberi gambaran kepada kita bahawa kalau kita nak fikir dengan logik akal, ganjaran yang Allah nak bagi dalam bulan Ramadan ini sangat tak boleh dibayangkan. Kerana Allah ni
Maha berkuasa, Maha memberi segala, Maha pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Tak menjadi miskin pun Allah tentang apa yang Allah nak bagi ni. Jadi marilah kita ambil peluang ini, kita rebut dengan Ramadan yang sedang kita lalui ini, kita jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan kita yang lepas, dengan kita tanamkan diri kita bahawa mungkin ada sedikit rezeki kita tahun ni, kita sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Kalau bagi Mapin, kita banyak melakukan gerak kerja di dalam Malaysia, bantu orang asnaf, orang susah, mu'alaf dan sebagainya. Kalau di luar negara, di Syria, Rohingya, di Gaza, Palestin dan beberapa negara di Afrika, kita bantu memberi makanan dan sebagainya. Kalau ada projek-projek tertentu pun kita santuni, insya-Allah. Jadi sedekah ini tak akan jadikan kita miskin, insya-Allah. Pegang janji Allah. Wallahu a'lam. Muka menjawab soalan tuan tadi. Insya-Allah sedekah tidak akan menjadikan kamu miskin. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada Ustaz Fakhruddin dan juga Tuan Zul, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. ما عندنا حق أكل ولا شيء، ما عندنا ولا حبة مصاري، ما عندنا شيء. شلون بكرة بدنا نصوم وهيك. Bulan Ramadan, mereka tetap berpuasa walaupun dugaan mereka sangat berat berbanding kita. Mereka tiada kemampuan untuk meraihkan waktu berbuka dengan hidangan lazat dan berkhasiat, hanya sekadar apa yang ada. Apa saja yang ada, itulah rezeki yang bagi mereka Allah tetapkan hari ini. Saya merayu dan menjemput sahabat-sahabat peduli ummah untuk terus menghulurkan sumbangan menerusi www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. Insya-Allah, kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam Halaqah Al-Ummah. Hari ini topik berkenaan dengan sedekah yang terbaik. InsyaAllah, sebelum kita nak teruskan dengan perbincangan kita, apa kata anda share dulu video ini dan kita kongsi manfaat bersama. Seperti tadi yang anda telah dengarkan cerita yang penuh emosi yang diceritakan oleh Tuan Zuhanis. Mungkin cerita itu tak tersebar jika anda tidak tekan share. Apa kata anda share dan kita kongsi manfaat ini bersama, insya-Allah. Tuan Zul, saya sangat sebab dengar cerita Tuan Zul tadi. Mungkin ada lagi satu cerita yang Tuan Zul boleh kongsikan dengan kami. Mungkin penonton di rumah juga nak tahu menariknya, istimewanya tentang kuasa sedekah ni, insya-Allah. Terima kasih saudara Musi. Sebenarnya bila kita bicara tentang sedekah ni, bila kami di Mapin, kita banyak keluar melihat bagaimana kemusnahan, kita tengok bagaimana kesengsaraan yang berlaku pada saudara se-Islam kita, baik di Syria, di Gaza ataupun di negara-negara yang bergolak ni. Kita dapat satu benda, satu aura ataupun satu motivasi yang sangat tinggi. Dan bila kita relate kan, benda-benda ini memang terkalam dalam Al-Quran tentang fadilat bersedekah ni. Cumanya kita biasa dah di Malaysia ni, kita selesa, kita dah complacent, kata orang Jawa kan. Orang Jawa dia panggil complacent. Orang Kedah juga itu. Ya, betul.
Jadi bila kita dah selesa tu, jadi kadang-kadang kita terlepas pandang, kan. Dan ada satu kisah lagi yang saya nak kongsikan pada petang ini bersama sahabat-sahabat, adalah berlaku juga di zaman para tabi'in, yang mana satu hari apabila berlakunya sahabat ini dalam suasana diambang sakaratul maut. Okey, sahabat ni sakaratul maut, maka datanglah sahabat-sahabat yang lain untuk menziarahnya dan diminta. Biasalah kalau kita pun kita akan suruh dia banyakkan mengucap, kita ajar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan. Jadi ketika sahabat-sahabat ni, dan ada yang baca Quran, ada yang baca Yasin dan sebagainya, maka terkalam oleh yang sahabat yang sedang nazak ini. Dia kata, Allah, kalaulah satu. Ni dia kata bahasa Arab lah, wahid, kan. Tapi saya translate dalam bahasa Melayu, dia kata Allah, kalaulah satu. Lepas tu dia kata Allah, kalaulah baru. Kan? Yang ketiga dia kata Allah, kalaulah selalu. Kalaulah satu, kalaulah baru, kalaulah selalu. Apa tu sebenarnya? Itu yang saya nak tanya Tuan Adli tu. Agak-agak boleh agak tak apa benda tu? Mungkin jumlah pahala yang dia sedekahkan, hasil sedekah tu. Jadi bila selepas itu dia sahabat ini tadi saya teruskan cerita, dia selepas itu mengucap dan meninggal. Maka masing-masing bertanya kenapa keluar daripada mulut sahabatnya perkara itu sebelum dia mengucap dan sebagainya. Jadi bila setelah bertanya isteri dan bertanya kawan-kawan, dia tak kahwin, tak ada keluarga. Maksudnya keluarga yang ada tu saudara jauh lah. Dia datang, dia tanya, rupanya dia ni orang miskin. Sahabat ni miskin, miskin. Jadi dia pernah lah dalam hidup dia tu, dia miskin, dia pergi masjid dan sebagainya. Dia pernah lah sedekah satu buah yang roti, ketika dia dapat orang sedekah kat dia roti, dia nak balik rumah, jumpa orang lagi miskin daripada dia. Maka roti tu tadi dikoyak dua. Jadi diberi kepada, sebahagian diberi kepada orang miskin tadi. Yang tadi Ustaz Fatul kata, sedekah waktu kita tengah susah. Jadi dengan roti yang dibelah dua tadi, disedekahkan, Allah gambarkan ketika dia nak nazak tadi, sehingga dia kata, terkalam dalam mulut dia kata, kalaulah aku sedekahkan satu roti, kalaulah satu. Maksudnya, roti tu dia koyak dua. Itu pun Allah dah gambarkan ganjaran dia akan dia dapat di syurga nanti. Sehingga dia mengatakan, Masya Allah, kalaulah yang aku sedekah itu satu. Pertama. Lepas tu, peristiwa yang seterusnya, dia kata, kalaulah baru. Maksudnya, sahabat ini, kalau ulang-alik ke masjid, adalah ketika dia berjumpa dengan fakir, yang mana fakir ini musim sejuk. Tak ada baju sejuk. Baju biasa ni ada, baju sejuk tak ada. Jadi dia ada baju sejuk. Jadi yang dia pakai. Jadi dia balik ke rumah dia, dia ambil baju yang agak lama lah. Biasa-biasalah kita nak bagi ke orang ni, yang ni kita nak pakai. Kita bagi yang lusuh sikit. Tapi kita ikhlas. Jadi dia bagi yang lusuh tu kepada fakir yang memerlukan baju sejuk ni. Sehingga kan waktu dia nak meninggal tadi, Allah gambarkan pada dia satu gambaran di mana dia mengatakan, kalaulah baju yang aku bagi tadi tu baju yang baru. Jadi kalaulah satu. Yang kedua, kalaulah baru. Allah gambarkan ganjaran fadilat daripada sedekah dia tadi, kalau sehingga dia mengatakan, Masya Allah, kalaulah aku bagi benda yang baru. Macam mana kita tak tahulah, kena tanya dia lah. Dia nampak. Tapi gambaran tu, sehingga kan dia mengatakan kalam gitu. Yang ketiga, kalaulah selalu. Maksudnya, sahabat ini selalu berulang-alik ke masjid. Kadang-kadang jumpa anak yatim, kadang-kadang dia ada duit, dia bagi. Tak ada duit, dia tak bagilah. Kan? Ada ketika dia berjumpa dengan keluarga yang susah, ada kala dia bagi, ada kala lagi. Maklumlah dia orang yang susah. Jadi Allah gambarkan fadilat sumbangan dia tadi kepada ni, sedekah dia tadi tu, walaupun tak selalu, tapi Allah gambarkan sehingga dia mengatakan, dia terkalam di mulutnya itu, kalaulah sedekah yang dibuat ini, dia mampu buat selalu. Jadi inilah antara fadilat yang kita kadang-kadang kita tak, Allah hijabkan, tak nampak. Sebab kalau Allah nampakkan fadilat, kita buat ibadah itu, Allah nampakkan nilai itu dalam bentuk wang, niscaya ikhlas tu tak ada. Jadi Allah nak gambarkan pada kita ini bahawa satu-satu benda yang kita nak buat itu, janganlah kita nak cari
dunia, maksudnya nak cari redha manusia. Kalau kita mencari redha manusia, kadang-kadang kita akan kecewa. Tapi bila kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah akan ganjarkan kita. Contohnya sedekah tadi. Jadi Ramadan yang mula ini, tadi Ustaz Fakhruddin dah terangkan bagaimana ganjaran yang dalam bulan Ramadan ini, kalau sunat Allah beri seolah-olah ibadah fardu. Dan ganjaran kepada mereka yang bersedekah ini, sehingga ada hadis yang mengatakan bahawa apabila dihidupkan orang yang telah meninggal dunia, kembali, diminta untuk kembali ke dunia ini sebentar, apa yang dia nak buat? Bukan dia nak jumpa anak dan isteri, bukan dia nak solat 5 waktu, bukan dia nak solat qiyamul lail, tapi dia nak bersedekah. Sebab apa? Sedekah jariah yang seperti yang mana dimaklumkan tadi, berpanjangan. Hatta kalau diteruskan sedekah jariah ini, dia masih lagi mendapat habuannya, insya-Allah. Jadi inilah sedikit cerita motivasi kita pada hari ini yang kita relatekan dengan amal ibadah sedekah tadi. Dan MAPI Malaysia, insya-Allah kita menerima apa saja bentuk bantuan yang nak diberikan, sama ada wang ringgit, sama ada barangan, sama ada tenaga. Sebab kita ada juga barang-barang yang kita nak packing ni perlukan sukarelawan untuk sedekahkan tenaga. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini Allah ganjarkan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Zul untuk perkongsian tadi. Ustaz Fakhruddin, mungkin sebelum kita nak mengakhiri, mungkin ada kesimpulan sedekah paling mudah. Kesimpulan daripada Ustaz Fakhruddin. Silakan. InsyaAllah. Sedekah paling mudah adalah ketika mana kita masih hidup lah, kan. Ambil peluang Ramadan ini, gandakan amal ibadah kita, khususnya kita tajuk kita sedekah hari ini. Gandakan amal ibadah dalam sedekah, insya-Allah. Kalau hadis tadi saya bagi tahu, ada penghujung saya terlupa tadi saya sebut dah ni, di mana apabila sahabat tanya, ayo sadaqati a'zama ajran, mana satu sedekah yang paling besar, paling banyak ganjaran, di penghujung hadis Nabi sebut, wala tumhil hatta idza balagatil hukum. Dan jangan sampai nanti bila nyawa dah dekat halkum, dekat ghar-gharah kan, saat ghar-gharah dah nak meninggal dunia, baru nak bersedekah. Qultu li fulan kaza wa li fulan kaza, barulah bagi tahu aku ada 5,000 bagi dekat kawan tu Ustaz, aku ada 10,000 bagi kawan tu Ustaz. Masa ni kata Nabi tidak ada guna lagi, kan? Jadi ambil kesempatan kehidupan di dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita gandakan amal ibadah sedekah. Dan seperti mana yang telah dikongsikan oleh Tuan Zul tadi, ayat Quran Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 10 dan 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, kan? Di mana orang di mana Allah sebut, berinfaklah, bersedekahlah kamu sebahagian daripada harta kamu sebelum tibanya kematian, kan? Kerana apa? Ada orang bila mana dia nak dekat dengan mati, dia minta kepada Allah untuk dihidupkan fi ajalin qarib, dalam tempoh masa yang sekejap, untuk dia bersedekah. Bukan dia nak buat amal ibadah lain, tapi untuk bersedekah. Nak kata ganjaran pahala bersedekah ni sangat besar. Jadi ambil peluang Allah bagi kita untuk segar dan sihat di dalam bulan Ramadan ini, teruskan amal ibadah dan tidak lupa juga untuk beramal dengan amalan bersedekah, insya-Allah. Menjawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Fakhruddin Zainal kerana sudi berkongsi ilmu pada malam ini. Dan kita tidak juga lupa kepada Tuan Zulhanis Zainal, Setiausaha Agung MAPI Malaysia, yang sudi datang untuk berkongsi ilmu, berkongsi cerita dengan kita, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.